Assalamualaikum semua, apa khabar murid-murid? Bersama dengan Cikgu Syaharom Syah bagi pelajaran Pendidikan Kesihatan bagi tahun 5. Anda bersedia untuk pelajaran pada hari ini? Jom kita lihat apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Hari ini kita akan bersama dalam unit yang ke-13 elakkan kemalangan di bawah subtopik akibat kecuaian dan bantuan awal. Elakkan kemalangan? Kemalangan jalan raya kah? Bukan. Kemalangan yang cikgu maksudkan ialah kemalangan kecil yang mungkin boleh berlaku kepada kita sewaktu kita berjoging, beriadah ataupun di rumah. Seperti terkena air panas yang akan mengakibatkan kita melecur atau melecet. Sebelum cikgu teruskan, jom kita lihat dahulu apakah standard pembelajaran yang akan kita kuasai bersama pada hari ini. Jom kita lihat. 9.1.1 menyatakan punca melecet dan melecur. 9.1.2 membincangkan langkah-langkah bantuan awal melecet dan melecur. 9.1.3 menilai kesan melecet dan melecur sekiranya tidak diberi bantuan segera. Murid-murid, luka di hati susah diubati, tetapi melecet dan luka akibat melecur boleh diubati. Itulah yang akan kita pelajari pada hari ini. Bagaimana untuk merawat luka melecet dan juga luka melecur. Okey. Tahukah murid-murid apa itu melecet? Melecet ialah keadaan di mana kulit kita mengalami geseran hingga menyebabkan kulit menggelupas ataupun luka kecil. Atau mungkin murid-murid pernah melihat di kaki kita pernah terjadi gelembung air di dalamnya. Pernah berlaku pada murid-murid? Itulah melecet. Untuk lebih memahami apa yang dimaksudkan dengan melecet, jom kita lihat gambar-gambar ini. Cikgu yakin beberapa orang daripada murid-murid semua ini pernah mengalami keadaan melecet seperti yang cikgu tunjukkan pada gambar tadi. Cikgu sendiri pernah mengalami luka melecet ini. Cikgu selalu bersenam mengangkat dumbbell. Dan geseran yang berlaku pada dumbbell dengan tangan cikgu menyebabkan tapak tangan cikgu ini menggelupas dan melecet. Baiklah murid-murid, ayuh kita siasat apakah yang menyebabkan punca keadaan melecet ini terjadi kepada kita. Antaranya, geseran antara pakaian dengan kulit. Contohnya, kasut, pinggang kain atau seluar yang ketat. Apabila kita memakai kasut yang ketat, mudah bagi kita untuk mendapat kecederaan melecet ini. Terutama sekali di bahagian hujung jari kaki dan juga di bahagian belakang tumit kaki kita. Apabila berlakunya geseran, lama-kelamaan kulit akan menggelupas dan juga boleh menyebabkan terjadinya gelembung air. Okey murid-murid, jom kita buat satu eksperimen. Bagaimanakah geseran ini boleh mengakibatkan kecederaan melecet ini. Okey. Sekarang, cuba gosokkan tangan murid-murid. Okey. Dan apa murid-murid akan rasa? Okey. Jom kita gosok bersama-sama. Apa rasanya? Panas kan? Apabila berlakunya geseran dalam keadaan yang lama, keadaan panas tadi menyebabkan kulit kita semakin melecet dan juga boleh menyebabkan berlakunya gelembung air. Okey? Itulah bagaimana kejadian melecet boleh berlaku apabila kita memakai kasut yang ketat. Jangan pakai kasut ketat. Pakailah kasut yang sama saiz dengan kita. Begitu juga jika kita memakai seluar yang ketat ataupun kain yang ketat. Di bahagian pinggang kita
akan berlaku geseran yang kuat antara kulit dengan kain tadi. Itu juga boleh menyebabkan berlakunya melecet di kawasan pinggang. Seterusnya, geseran antara peralatan dengan kulit. Contohnya, penggunaan cangkul. Siapa yang menggunakan cangkul ni? Selalunya tukang kebun. Ataupun jika di kampung-kampung, kita menggunakan cangkul untuk mengorek lubang untuk menanam tumbuh-tumbuhan. Cikgu sendiri pernah menggunakan cangkul untuk menanam pokok bunga, sama ada di sekolah ataupun di rumah cikgu. Selain itu murid-murid, melecet ini boleh juga terjadi apabila adanya geseran antara kulit dengan kulit. Contohnya pada bahagian paha. Orang yang berbadan besar ataupun gemuk sedikit, apabila berjalan akan berlaku geseran di kawasan paha. Lama-kelamaan geseran ini akan boleh menyebabkan berlakunya melecet pada bahagian paha tadi. Itu adalah punca-punca berlakunya keadaan melecet. Bagaimana untuk kita mengelakkan daripada terjadinya melecet ini? Ia mudah saja. Pakailah pakaian yang bersesuaian dengan kita, yang longgar dan sesuai. Contohnya pakai kasut yang mempunyai saiz kita, bukan kasut yang ketat. Begitu juga jika kita memakai kain atau seluar. Jangan pakai yang ketat, pakailah yang longgar-longgar. Okey, mudah je. Dan jika kita menggunakan peralatan seperti cangkul, tukul ataupun macam cikgu menggunakan dumbbell untuk bersenam, pakailah sarung tangan. Sarung tangan dapat mengurangkan geseran dengan peralatan dan boleh mengelakkan berlakunya melecet. Dan yang paling penting, jaga berat badan supaya mendapat berat badan yang ideal, supaya tidak berlaku geseran antara kulit dengan kulit. Contohnya pada bahagian paha kan. Ia akan boleh berlaku kepada mereka yang punya badan yang besar. Jadi elakkan badan kita daripada obesity. Okey? Begitulah caranya untuk kita mengelakkan berlakunya kejadian melecet. Okey murid-murid, sekarang cuba murid-murid lihat gambar-gambar ini. Apa yang murid-murid dapat lihat? Itulah kecederaan akibat melecur. Okey, seterusnya kita akan bincangkan pula apakah punca terjadinya melecur ini. Antara punca melecur termasuklah terkena air atau cecair masakan yang panas. Cikgu sendiri pernah terkena air yang mendidih yang panas. Ketika cikgu hendak mengangkat cerek tadi, terlanggar meja dan air tadi tertumpah kena paha cikgu. Aduh, melecur murid-murid. Tapi itu dah lama dahulu. Sekarang bekasnya pun parutnya dah hilang. Alhamdulillah. Oh, ada yang pernah terkena air panas juga? Jadi kita kena hati-hati murid-murid. Elakkan terkena air panas tu. Sakit. Pernah juga ada setengah orang terkena percikan minyak ketika menggoreng ikan ataupun baru belajar nak menggoreng telur. Seperti murid-murid, sewaktu PDPR ni di rumah nak goreng telur sendiri kan, kadang-kadang terpercik minyak tu, terkena di muka, terkena di tangan, melecur murid-murid. Hati-hati ya. Seterusnya, tersentuh objek panas. Misalnya setrika. Pernah kan? Ada yang pernah tu. Cikgu memanglah pernah. Cikgu kan selalu iron baju. Pernah terkena setrika kat tangan ni melecur dibuatnya. Ada juga cikgu pernah dengar adik dan kakak bergaduh menggunakan setrika dan letak kat tangan adiknya. Aduh, jangan diamalkan begitu. Cikgu dah nasihat dah murid tu, dan dia pun dah tak buat lagi macam tu. Jangan murid-murid, bahaya tu. Okey? Bahaya melecur tu. Seterusnya, terkena percikan api. Api cinta? Bukan. Api cinta kita suka.
Ini api yang panas membara tu murid-murid. Bayangkan terkena percikan api di kulit kita, dah tentulah melecur. Pernah berlaku murid-murid yang suka main bunga api tu. Ingat? Waktu hari raya dulu-dulu, main-main bunga api, percikan bunga api tadi terkena kat baju, lubang baju tu, dan terkena kulit kita, melecur kulit kita. Kan? Pernah kan? Selain itu murid-murid, keadaan melecur ini juga boleh terjadi apabila terkena cecair bahan kimia yang mengakis. Misalnya asid. Keadaan ini jarang berlaku. Tetapi di makmal-makmal sains, asid sering digunakan untuk membuat uji kaji. Jadi berhati-hati supaya tidak terkena pada kulit yang boleh mengakibatkan luka melecur ini. Murid-murid, terdedah pada sinaran matahari dengan terlalu lama juga boleh mengakibatkan melecur. Contohnya apabila orang yang bersukan di waktu panas, pukul 1, pukul 2 bermain bola di padang, dah tentulah melecur, terbakar kulitnya, kan? Menggelap habis dan boleh mengakibatkan bibir-bibir merkah, menggelupas kulit bibirnya. Tetapi di negara-negara yang berkeadaan panas, seperti di Afrika, haba daripada matahari tadi boleh mengakibatkan melecur jika kita terdedah dengan lama pada sinaran matahari tadi. Kesimpulannya murid-murid, untuk mengelakkan daripada kecederaan melecur ini, kita perlulah mengambil langkah berhati-hati untuk melakukan sesuatu perkara. Contohnya ketika menggunakan air panas, cecair masakan, dan bahan kimia. Itu semua apabila kita berhati-hati, kita dapat mengelakkan daripada berlakunya melecur ini. Baiklah murid-murid, sekarang kita lihat pula bantuan awal yang boleh kita lakukan apabila kita mendapat kecederaan melecet. Yang pertama, hentikan aktiviti jika berasa tidak selesa. Contohnya semasa kita bersukan, berjoging, beriadah atau sebagainya, jika kita berasa tidak selesa akibat pakaian yang ketat tadi, seperti kasut ataupun seluar dan kait, berhentilah daripada melakukan aktiviti tersebut. Yang kedua, cuci luka dengan air bersih dan sapukan antiseptik. Kita mencuci luka dengan air untuk menghilangkan kotoran yang mungkin ada pada luka tersebut, dan sapukan antiseptik untuk membunuh kuman dan bakteria yang boleh menyebabkan kecederaan tadi menjadi bertambah serius jika tidak disapukan antiseptik. Yang ketiga, balutkan luka dengan plaster atau kain kasar. Jika perlu, bawa pesakit berjumpa dengan doktor untuk mendapatkan rawatan lanjut jika kecederaannya agak besar, agak serius dan mungkin ada kesan nanah pada luka tersebut. Bawalah berjumpa doktor untuk mendapatkan ubat yang sepatutnya. Sekarang, kita lihat pula apakah bantuan awal yang boleh kita berikan akibat dari kecederaan melecur. Yang pertama, siramkan kawasan yang melecur tadi dengan air paip selama 10 hingga 15 minit. Keadaan ini dapat mengurangkan kepanasan kulit kita daripada terkena dengan air panas ataupun minyak panas sebentar tadi. Dengan ini, kecederaannya mungkin dapat dikurangkan sedikit. Yang kedua, sapukan krim yang sesuai dan balutkan dengan kain kasar. Jika perlu, bawa mangsa untuk berjumpa doktor bagi mendapatkan rawatan lanjut. Jika murid-murid ada krim di rumah seperti krim gamat atau sebagainya yang sesuai, sapukan sebagai langkah awal untuk mencegah kecederaan yang lebih teruk. Murid-murid, apa yang perlu kita lakukan jika luka melucur tadi ditutupi oleh pakaian? Kita perlu berhati-hati menanggalkan pakaian agar kulit tadi tidak melekat dengan pakaian yang akan mengakibatkan luka melecur yang semakin serius. Jadi hati-hati ketika menanggalkan pakaian jika berlakunya melecur pada badan kita dan terkena pakaian.
Apa akan berlaku jika kecederaan melecur ini tidak dirawat dengan segera? Ya, bahagian yang melecur ini akan dijangkiti kuman dan malah lebih serius lagi boleh mengakibatkan bernanah, kulit menggelembung, sakit kulit yang teruk dan boleh meninggalkan parut. Susah nak menghilangkan parut ni murid-murid. Jadi, lakukan bantuan awal untuk mengelakkan jangkitan kuman dan kecederaan yang lebih serius. Baiklah murid-murid, setakat ini sahaja pelajaran kita pada hari ini. Cikgu mengharapkan murid-murid dapat mempelajari sesuatu yang baru pada hari ini dan dapat mengambil langkah-langkah tertentu jika berlakunya kecederaan melecur dan melecet. Untuk itu, kita jumpa lagi pada siaran yang berikutnya. Hati-hati dan jaga diri. Bye-bye, jumpa lagi.